Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton video ini. Hari ini, kami akan mengongsikan mengenai subtopik bab 9, Malaysia dalam kerjasama antara bangsa, yaitu konflik antara bangsa. Dalam konflik antara bangsa, terdapat dua lagi subtopik, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin. Pada pertengahan abad ke-20, tercetusnya konflik antara bangsa. Konflik ini berlaku akibat daripada Perang Dunia Pertama yang berlaku pada tahun 1914 sehingga tahun 1918. Perang Dunia Pertama berlaku oleh faktor politik, iaitu kemunculan nasionalisme, imperialisme baru dan sistem pakatan negara. Pada akhir abad ke-19, muncul negara besar iaitu Jerman dan Itali. Jerman dan Itali menyertai kuasa besar Eropah bagi mendapatkan tanah jajahan. Kuasa-kuasa besar ini berperang untuk membuktikan kekuatan dan kekuasaan masing-masing. Seterusnya, imperialisme baru. Imperialisme baru menyebabkan kuasa besar bersaing sesama mereka dan membentuk lingkungan pengaruh bagi mendapatkan bahan mentah dan memasarkan barangan siap mereka. Seterusnya, sistem pakatan negara. Terdapat dua pakatan di Eropah pada awal abad ke-20. Yang pertama, Pakatan Bertiga. Pakatan Bertiga dibentuk pada tahun 1907 dan dianggotai oleh Pakatan Britain, Perancis dan Rusia. Kemudiannya, pakatan ini disertai oleh Itali dan Jepun. Pakatan yang kedua ialah Perikatan Kuasa Tengah. Perikatan Kuasa Tengah dibentuk pada tahun 1882 yang dianggotai oleh Jerman, Austria-Hungary dan Itali. Kemudiannya disertai oleh Turki dan Bulgaria. Faktor ekonomi pula. Faktor ekonomi melibatkan persaingan kuasa-kuasa besar bagi merebut peluang ekonomi. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan bahan mentah dan memasarkan barangan siap. Faktor segera yang mencetuskan Perang Dunia Pertama ialah pembunuhan Franz Ferdinand, iaitu pewaris tahta Austria-Hungary dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia pada 28 Jun 1914. Austria dengan sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia pada 28 Julai 1914. Serbia pula mendapat sokongan daripada sekutunya iaitu Rusia dan Perancis. Serangan Jerman terhadap Perancis melalui negara berkecuali iaitu Belgium telah menimbulkan kemarahan Britain. Britain yang bermusuhan dengan Jerman turut campur tangan dalam peperangan ini. Britain kemudiannya meminta bantuan daripada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat melibatkan diri dalam peperangan ini kerana serangan Jerman terhadap kapal dagang Amerika Syarikat. Kesan Perang Dunia Pertama, dari segi ekonomi, negara yang berperang mengalami inflamasi dan beban hutang peperangan yang tinggi. Inflamasi dan pengangguran berlaku dalam kalangan negara yang terlibat akibat masalah ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, ekonomi dan pasaran dunia telah diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Justru, Britain hilang 1/3 daripada perdagangan luarnya. Dari segi sosial pula, akibat peperangan ini, banyak nyawa telah terkorban dan harta benda musnah. Dari segi politik, pemerintahan beraja telah ditamatkan di Eropah. Selain itu, Perjanjian Versailles, di mana persidangan damai telah diadakan pada tahun 1919. Perjanjian Versailles telah dimeterai dan telah mengubah peta Eropah. Seterusnya, membentuk beberapa negara baharu seperti Poland, Lithuania, Latvia, Hungary dan Estonia. Akhir sekali,
pembentukan Liga Bangsa yang ditubuhkan pada tahun 1919. Matlamat Liga Bangsa ini adalah untuk menggalakkan keamanan, menggalakkan kerjasama antara bangsa, dan menjamin keselamatan bersama. Keahlian negara bangsa terdiri daripada negara bersekutu, kecuali Amerika Syarikat, dan negara berkecuali. Liga Bangsa ini gagal menjamin kesejahteraan dunia dan telah dibubarkan pada bulan April tahun 1945. Seterusnya ialah Perang Dunia Kedua yang berlaku pada tahun 1939 sehingga 1945. Faktor Perang Dunia Kedua dari segi politik ialah kegagalan Perjanjian Versailles dalam menyelesaikan masalah Perang Dunia Pertama telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan beberapa orang pemimpin negara, terutama Jerman, kerana negara itu telah kehilangan tanah jajahannya dan terpaksa membayar pempasan perang yang tinggi. Di samping itu, Jerman juga telah diarahkan untuk mengurangkan saiz angkatan tenteranya. Pada masa ini, muncul seorang pemimpin baru di Jerman, yaitu Adolf Hitler, yang berjaya menguasai Jerman melalui partinya, yaitu National Socialist. Hitler telah mengingkari Perjanjian Versailles apabila beliau telah membina sebuah angkatan tentera yang besar dan telah menyebabkan kebangkitan Jepun di bawah kerajaan Meiji. Seterusnya, perubahan politik telah berlaku di Jerman, Rusia, Itali, dan Jepun. Dari segi ekonomi pula, pada tahun 1929, kemelesetan ekonomi telah melanda Amerika Syarikat dan seterusnya merebak ke bahagian lain di dunia. Amerika Syarikat tidak lagi mampu menyediakan pinjaman untuk Jerman dan telah menyebabkan Jerman tidak berupaya membayar hutang peperangan. Masalah ekonomi ini telah menyebabkan negara Eropah yang lain, termasuk Britain, Prancis, dan Itali, telah mengurangkan peruntukan ketenteraan. Hal sebaliknya berlaku di Jerman yang bertindak mengukuhkan ketenteraannya dan menjalankan peluasan kuasa bagi mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi. Perkara yang sama telah berlaku di Jepun. Peristiwa Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua telah meletus apabila Jerman menyerang Poland dari barat, manakala USSR, iaitu Union of Soviet Socialist Republic, menyerang Poland dari timur. Serangan ini telah menyebabkan Britain dan Prancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Peristiwa yang seterusnya ialah Jepun telah melancarkan serangan mengejut terhadap Pearl Harbor di Hawaii pada 7 Disember 1941 dan telah berjaya memusnahkan angkatan perang Amerika Syarikat di Lautan Pasifik. Seterusnya, pihak Jepun menduduki tanah Melayu termasuk Singapura setelah berjaya mengalahkan Britain pada bulan September 1942. Di samping itu, peristiwa yang seterusnya ialah kuasa bersekutu berjaya menyelesaikan masalah di Eropah apabila pihak Jerman dikalahkan pada bulan Mei 1945. Kekalahan Jerman telah mengalihkan perhatian kuasa bersekutu kepada Jepun di Asia. Selain itu, dengan alasan ingin mengelakkan tempo peperangan yang lama dan kehilangan nyawa yang lebih ramai, pada 6 Ogos 1945, Presiden Amerika Syarikat Harry Truman telah mengarahkan bom atom yang pertama digugurkan di Hiroshima. Dalam masa yang singkat, bandar tersebut telah musnah. 2 hari kemudian, bom kedua telah dijatuhkan di Nagasaki. Kesan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua telah memberikan kesan dari segi politik dan sosial. Dari segi politik,
Perang ini telah memecah belahkan negara-negara di Eropah, menentukan sistem imperialisme, membentuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, menubuhkan negara-negara baru yang merdeka dan menyebabkan Perang Dingin. Selain itu, Perang Dunia Kedua juga telah menyebabkan negara Jerman terbahagi kepada dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, ia telah memperlihatkan keruntuhan sistem imperialisme Barat dan kemerdekaan satu demi satu tanah jajahan daripada kuasa-kuasa besar Eropah. Contohnya, Amerika Syarikat telah memberikan kemerdekaan kepada Filipina. Negara-negara baru ini perlu menangani masalah yang timbul daripada warisan ekonomi penjajah dan membangunkan ekonomi masing-masing. Dari segi sosial pula, peperangan ini telah menyebabkan jumlah korban nyawa yang tinggi dan menimbulkan kesedaran tentang pentingnya kesejahteraan dan kedamaian dunia. Ini membawa kepada pembentukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan Oktober 1945 bagi menggantikan Liga Bangsa. Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin. Blok Dunia merupakan pembahagian dunia kepada dua blok berasaskan pegangan, politik, dan amalan sistem ekonomi. Dunia terbahagi kepada dua blok, yaitu blok kapitalis diterajui Amerika Syarikat dan blok komunis yang diterajui Soviet Union. Kedua-dua blok bertelingkah. Faktor kewujudan blok dunia ialah wujud prasangka antara kedua-dua pihak yang menganggap pegangan dan amalan mereka yang terbaik. Perang Dingin bermula sejak tamat Perang Dunia Kedua dan berakhir pada 1989 apabila Komunis Soviet Union hancur. Takrif Perang Dingin, perang yang tidak melibatkan konflik bersenjata, muncul persaingan antara blok kapitalis dan blok komunis. Kedua-dua blok membuktikan kekuatan masing-masing. Kedua-dua blok sebarkan pengaruh melalui propaganda, bantuan ekonomi, dan ketenteraan. Faktor berlaku Perang Dingin. Perbezaan fahaman politik, persaingan antara blok kapitalis dan blok komunis untuk menunjukkan kekuatan masing-masing dan menjaga kepentingan masing-masing di Eropah dan Asia. Perbezaan ideologi. Perbezaan ideologi antara blok kapitalis dan blok komunis. Dari aspek politik, blok kapitalis merupakan negara demokratik dan pemilihan kerajaan melalui pilihan raya. Manakala, blok komunis pula, pemerintahan diktator, dan parti komunis sahaja diiktiraf. Dari aspek ekonomi, blok kapitalis, peluang perniagaan dan pemilikan persendirian. Manakala, blok komunis, perniagaan dimiliki dan diuruskan oleh kerajaan sahaja. Dari aspek sosial, blok kapitalis, kebebasan individu sepenuhnya, manakala blok komunis, kebebasan individu dilindungi dan dikawal. Kesan Perang Dingin. Kesan yang pertama ialah negara dunia ketiga. Pegangan negara ini dipengaruhi blok komunis dan blok kapitalis. Ditawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi. Menjadi rebutan kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Soviet Union, dan China. Kesan yang kedua ialah blok dunia, yaitu pembentukan blok dunia. Kesan yang ketiga ialah penubuhan badan. Penubuhan badan-badan seperti NATO, Pakatan Warsaw, dan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara. Berlaku perlumbaan senjata. Kesan yang keempat ialah perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Berlaku perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Memberi cabaran kepada negara baharu dalam membina identiti sendiri. Sekian dan terima kasih kepada rakan-rakan dan guru-guru yang telah menonton video ini. Semoga video ini mendatangkan banyak manfaat kepada rakan-rakan sekalian.